kita sekarang ini menjadi sedikit pening lalat apabila para pendakwah tidak lagi ada penyatuan di dalam penyampaian. Kita jadi pening lalat. Benda-benda yang dah lama selesai dan diputuskan oleh para ulama silam kembali dibangkitkan. Perkara-perkara yang bersifat akademik yang sepatutnya dibincangkan di dinding-dinding universiti, bilik-bilik kuliah, dibawa ke masjid dan surau di kampung. Akhirnya orang jadi pening lalat. Benda yang dah biasa dilakukan, tahlil, yasin, maulid, wirid lepas sembahyang, semua dah jadi tidak lagi macam tak boleh dihukum. Benda-benda yang kita kenal dulu memang tak boleh, pegang anjing, bela anjing, boleh pula dah. Sebab ada pula ustaz-ustaz kata tak ada hal lah, ni Nabi tu minum anjing masuk surga kalau. Jadi okey, benda itu kita akui kewujudan, tetapi akan menimbulkan pening di dalam masyarakat. Mengapa jadi begini? Fik dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma adfa'na al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sari biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Makasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang saya hormati ibu saya Tuan Haji Abdul Razak Abu Musa Sa'ari, yang saya hormati juga rakan-rakan seperjuangan dari Mahat Hafiz Negeri Pahang dan juga daripada Yayasan Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalau tidak akan berjalan berbelit-belit, tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf sekalian. Pada kesempatan giliran saya bersempena dengan seminar diskusi kitab fiqh Yayasan Pahang 2020, insya-Allah kita akan membahaskan salah satu daripada fiqh yang jarang diangkat ke permukaan, yaitu fikih dakwah atau fiqh dakwah, kebijakan di dalam berdakwah. Perkara berkenaan fikih dakwah ini adalah perkara baru yang mana para ulama silam tidak membentuk ianya sebagai satu disiplin fiqh, tapi bermula pada zaman-zaman yang terbelakangan ini, Syekh Ali Abdul Halim Mahmud, Mustafa Masyur, Taufik Yusuf Al-Wa'i, Jumaah Amin Abdul Aziz dan ramai lagi ulama-ulama yang berlatar belakangkan ikhwan muslimin telah menyusun satu disiplin di dalam bidang dakwah yang dipanggil sebagai fikih dakwah. Adapun tentang pengertian fikih dan pengertian dakwah itu ada diagihkan kepada hadirin hadirat sekalian. Yang ini saya ingat tak payahlah dibaca satu persatu, hanyalah pentakrifan saja. Apa yang kita nak lihat adalah kepentingan fikih dakwah ini. Kerana kita lihat sekarang ini, alhamdulillah dakwah semakin hari semakin meningkat, semakin maju. Ramai orang nak berusaha untuk menjalankan kerja-kerja dakwah, tetapi sayang kita perlu akui dakwah seakan-akan hilang arah kerana dangkalnya ilmu fiqh dakwah. Seorang yang belajar bidang syariah misalnya, belum tentu dia boleh menjadi seorang da'i. Orang yang belajar akidah, tasawuf atau apa saja pun belum tentu dia boleh menjadi da'i. Kerana dakwah ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran mesti disampaikan dengan hikmah. Hikmah dia bukannya knowledge, hikmah ni wisdom. Wisdom adalah kebijaksanaan.
Sebab itu kalau kita ada double degree sekalipun, ada master, ada PhD, tapi tak ada wisdom, dakwah akan gagal. Tapi ada orang mengaji tak perlu tinggi, mungkin dia orang kampung, kuat amalannya, tapi kerana ada wisdom, maka pengajarannya kekal sampai sekarang. Almarhum Abu Hamka tu tak pernah mengaji pun di Tanah Arab, tapi mendapat gelaran Doktor Kehormat Universiti Al-Azhar, diangkat derajatnya, boleh menulis kitab tafsir, ada wisdom dalam cara penyampaian. Sebab itu kesannya bila pendakwah tidak ada latar belakang fikih dalam bidang dakwah, maka dakwah yang disampaikan itu lebih banyak meruntuh berbanding membina. Sedangkan dakwah itu perlu ramah, bukan dakwah yang marah-marah. Dakwah itu mengajak, bukannya mengejek. Dakwah itu merangkul, bukannya memukul. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu mengubati, bukannya melukai. Dakwah itu membina, bukannya menghina. Dakwah itu mengukuhkan, bukannya meruntuhkan. Dakwah itu saling belajar, bukannya saling bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukannya mencaci maki. Dakwah itu nasihat, bukannya menghujat. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak untuk bercakap. Dakwah itu argumentatif, bukannya provokatif. Dakwah itu menyatukan, dia bukan bermusuhan. Kerana dakwah itu adalah cinta. They don't care what you know, what they know that you care. Orang yang kita dakwah, dia tak peduli siapa pun kita. Ada master, ada degree, balik Mesir, ada PhD, dia tak peduli. Yang mereka peduli adalah kalau kita peduli kepada mereka, mengambil berat hal-hal ehwal mereka, memberi bantuan ke sana kemari. Oh, itu akan dijulang sebagai hero zaman sekarang. Sebab orang inginkan kepada care. Justru itulah fik dakwah ini mustahab untuk dipelajari oleh orang-orang yang nak terjun ke dalam bidang dakwah. Sebab itu saya tidak berhasrat untuk nak menerangkan keseluruhan, cuma mengambil sedikit saja untuk kita huraikan, iaitu seorang da'i dia mesti memiliki kompetensi sebagai seorang da'i secara substantif dan juga secara metodologis. Iaitu ada kita sebutkan secara umum saja di dalam kertas ringkas ini, iaitu kompetensi substantif dan juga metodologis. Dari segi pengisian seorang pendakwah dan juga apakah strateginya dalam berhadapan dengan masyarakat, itu banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dakwah, antaranya oleh Syekh Jumaah Amin Abdul Aziz. Umumnya kita melihat begini, dakwah adalah keperluan meruncing. Sebab itu kalau kita rajin menelusuri laman Google Zeitgeist, Z-E-I-T-G-E-I-S-T, Google Zeitgeist ini dia satu database, dia simpan ribuan pencarian ataupun queries yang paling kerap dan paling banyak ditanya oleh manusia melalui enjin pencarian Google. Jika kita kaji apakah perkara yang paling manusia cari dalam Google sejak kali pertama Google diperkenalkan pada 4 September tahun 1998, apa perkara paling banyak dicari oleh manusia? Perkara yang paling banyak dicari oleh manusia adalah who is God? Siapa Tuhan? Kemudian orang yang paling cari sekali adalah what is love? Kemudian barulah ada cariannya Facebook, ada cariannya YouTube dan berbagai lagi. Artinya manusia moden sekarang tidak lagi mencari Tuhan di altar-altar suci perpujaan. Manusia sudah tidak lagi mencari Tuhan di masjid ataupun di kuil. Zaman sekarang manusia takkan mencari Tuhan di masjid lagi. Zaman SOP dan berbagai ini, baru-baru ini ada bentang dapatan daripada Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia, dibentangkan finding hasil daripada research yang dibuat oleh pasukan mereka terhadap SOP masjid. Didapati jemaah yang dulunya mendirikan solat jemaah 5 waktu di masjid menurun menjadi 1 waktu saja di masjid. Mana dia pergi tapi 1 waktu, komit 5 waktu memang tidak dapat. Mungkin tak ada SOP,
Tetapi dalam masa yang sama, manusia tidak lagi menjadikan masjid ataupun tempat-tempat suci pemujaan ini sebagai tempat mencari Tuhan. Manusia di abad digital ini mencari hakikat Tuhan dan mencari cinta ketuhanan di dalam berbilion kod binary ataupun binary code yang berselirat menjadi benang terpilih dalam sebuah sistem internet yang menjala tanpa henti. Manusia moden sekarang ini mencari dan mengenal Tuhan mereka dalam format PDF, EXE, MP3, WMA.12. Maka peluang untuk menjalankan dakwah sangat terbuka luas. Orang nak mencari Tuhan, tapi siapa yang nak provide maklumat tentang ketuhanan, tentang agama? Sebab itu, di saat orang menepuk dada mengatakan dia pecinta Nabi, tapi berapa orang yang bangkit untuk membela orang-orang yang memburukkan Nabi? Majalah Time pernah mengeluarkan satu kajian pada tahun 1979 lagi. Dia mengatakan dalam tempoh 150 tahun, lebih 60,000 naskah buku yang ditulis khusus untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Khusus. Dan lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan peribadi Nabi SAW. Tapi berapa orang yang bangkit untuk nak membela? Itu kurang. Itu kurang. Ayo kita buat sesuatu. Peluang dakwah sangat luas. Antaranya kita memanfaatkan kuasa media. Sebab itu media ini adalah tongkat-tongkat yang Tuhan beri kepada kita sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa, semua orang tahu dia diminta dan diamanahkan berdakwah kepada seorang tokoh yang paling digeruni, iaitu Firaun. Firaun ni jahat luar biasa. Jahat tu. Sampai kalau Arab tu Firaun tu istilah orang jahat. Bukan ni Firaun betul, jahat betul. Abu Jahal itu digelar Firaun umat ini oleh Nabi, jahat betul. Jadi Firaun ni watak jahat. Maka ketika Nabi Musa AS disuruh untuk berdakwah kepada Nabi Musa termenung. Sebab pertama sekali ini orang yang begitu hebat, dan yang kedua dia tak pandai ceramah. Nabi Musa bukan dia tak reti ceramah, dia ada problem pada lidahnya. Dia tak boleh menyusun ayat. Sehingga terkenallah doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani. Lidahnya macam ada ikatan, dia kaku menyusun perkataan. Jadi dia minta kepada Allah supaya diberikan pembantu. Datanglah Harun untuk nak membantu dia, dan Allah berikan kepada dia tongkat. Bayangkanlah dengan tongkat itu saja Nabi Musa boleh berdakwah sampai ke istana Firaun. Bayangkan kalau Nabi Musa ada iPhone, ada komputer, ada laptop, sampai seluruh hulu balang Firaun itu dia akan dakwahkan sekali. Maka mari kita manfaatkan media. Cuma dalam kita nak mengulas kompetensi sebagai da'i dari segi kompetensi metodologis ini, kita sekarang ini menjadi sedikit pening lalat apabila para pendakwah tidak lagi ada penyatuan di dalam penyampaian. Kita jadi pening lalat. Benda-benda yang dah lama selesai dan diputuskan oleh para ulama silam kembali dibangkitkan. Perkara-perkara yang bersifat akademik yang sepatutnya dibincangkan di dinding-dinding universiti, bilik-bilik kuliah, dibawa ke masjid dan surau di kampung. Akhirnya orang jadi pening lalat. Benda yang dah biasa dilakukan, tahlil, yasin, maulid, wirid lepas semayang, semua dah jadi tidak lagi macam tak boleh dihukum. Benda-benda yang kita kenal dulu memang tak boleh, pegang anjing, bela anjing, boleh pula dah. Sebab ada pula ustaz-ustaz kata tak ada hal lah, Nina Nabi tu beri minum anjing masuk surga kalau. Jadi okey, benda itu kita akui kewujudan, tetapi akan menimbulkan pening di dalam masyarakat. Mengapa jadi begini? Fik dakwah. Sebab itu fik dakwah sangat mustahil. Saya sering sebut di mana-mana, ni mungkin orang syariah marahlah. Orang syariah tak sesuai jadi pendakwah. Sebab orang yang mengaji syariat, dia boleh kos kita boleh, tak boleh, haram, halal, dosa. Nak ceramah macam mana? Dan perbincangan dia sesuai di tempat dia. Contoh dia orang Malaysia, awak orang fiqh, orang syariah. Dipanggil ceramah di Singapura, jam. Oh tuan-tuan, ni tanam kubur salin lepas 5 tahun, haram hukum.
muamalat bukan Islam, Arab, letih. Dia bercakap benda yang benar tapi wisdomnya itu tidak ada. Ini masalah. Itu saya sering sebut penceramah elok background Usuluddin. Sebab dia ada display hadis, dia ada tafsir, dia ada sirah, dia ada akidah. Bukan orang fiqh tak boleh ngajar, tak boleh, silakan. Ngajar okey, ceramah masalah sikit. Jadilah penasihat bank, cukuplah kita orang Usuluddin ni tak merasa dah jadi penasihat bank. Penasihat bank okey dah, penasihat syariah. Dia akan menimbulkan masalah. Tapi boleh kalau dia mahir dengan fiqh dakwah. Bagaimana nak memahami mad'u kita dan bagaimana nak membawa konteks kepada apa yang nak disampaikan. Sekarang ni kita melihat ada perselisihan di kalangan yang menyampaikan dakwah, pendakwah itu sendiri. Dan secara substantifnya benda ni sangat merugikan. Tapi kalau masyarakat timbul permasalahan, mengapa para penceramah sendiri beza-beza dia punya metodologi penyampaian? Kita katakan begini, latar belakang ulama dan pendakwah yang berbeza memberi kesan kepada bahan yang disampaikan. Kalau kita tengok pendakwah ni dia ada banyak orientasi latar belakang dia. Macam tuan-tuan tengok gambar pada penceramah pun boleh kenal latar belakangnya siapa. Satu pakaian lain, satu pakaian lain. Ini orientasi latar belakang. Saya tak adalah serban-serban kiri kanannya, gambar kasut, kipas, unta, saya tak ada. Tapi ini latar belakang dan meraihkan kepelbagaian. Dia ada latar belakang pendakwah dengan orientasi salafiyah. Salafiyah ni berorientasikan kajian ilmu-ilmu syar'i, isu-isu kesahihan sumber dalil dengan pelbagai ragam kelompoknya. Penceramah pesen begini, kalau dia penceramah dalil sangat tegas. Ini dalil daripada mana? Dalil yang digunakan mesti sesuai. Dia kuat memegang kepada benda-benda ni. Dan ini juga kita raikan, ada betulnya. Cuma bila masyarakat yang cuba acah-acah nak jadi salafi, itu yang masalah. Kadang berceramah. Tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, dia riwayatkan nenek-nenek cik, dia pun angkat tangan. Ustaz, saya nak tanya, hadis yang Ustaz bacakan tadi, boleh Ustaz sebutkan dia punya sanad dia tidak? Oh, dia nak tahu sanad hadis. Dia nak test Ustaz. Okey, Ustaz berkata boleh, tak ada masalah, saya bacakan. Haddatsana ni, an haddatsana an. Kan hadis tu panjang kan, nak nyampai ke Abu Hurairah itu daripada Abu Hurairah nak nyampai paling ujung sekali an sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, puas hati. Okey, positif tak? Terima kasih banyak. Dia pun duduk. Ustaz pun kata, awak tahu tak? Awak menanya, awak tak ada ilmu. Kalau awak tanya, awak tak tahu, tak payah tanya. Saya sebut nama tadi bukan nama ulama pun. Saya sebut nama orang mega luar masjid ni je. Awak angguk sebab dia nak dengar an tu je. Ini masalah. Bila orang awam, acah-acah. Kalau yang alim tu tak ada masalah. Kita pun seronok belajar dengan orang alim ni. Ada pendakwah dengan orientasi tasawuf dan juga pendidikan hati. Penekanan mereka soal tazkiyatun nafsi, bercerita tentang tahzibul akhlak, falsafah melihat kehidupan, menekankan kepada ratib, zikir, selawat. Ahlan wa sahlan, ini juga pendekatan yang baik. Ada pendakwah dengan orientasi tradisional, menumpukan kepada dakwah, tabligh dengan ciri-ciri turas, konvensional dan sederhana. Mereka fikir masalah umat, keluar berdakwah. Itu juga sebahagian daripada warna-warni dalam dakwah, dan tidak wajar kita mempersalahkan kaedah itu. Ada pendakwah akademia dengan orientasi kajian ilmiah. Mereka ni bergelanggang di forum-forum kajian ilmiah, diskusi berat, seminar, pembentangan kertas kerja. Seminar-seminar begini dia tak nak datang. Ini skoper ke tak skoper ni pembintangan fiqh dia nak yang standard. Tak ada merit untuk kajian, buat apa datang? Dia orang sangat jaga dan kita menghormati. Sebab dia orang bermain dengan dunia akademik. Dia perlu tulis buku, bukan boleh cetakan buku, cetakan Jabatan Agama, tak boleh. Dia cetakan dia Dewan Bahasa, cetakan Universiti Melayu. Dia menjaga kualiti akademik dan mereka perlu begitu. Ada pendakwah dengan orientasi ideologis, teoritis, politik yang memfokuskan kepada soal fikrah,
thaqafah terhadap sistem politik Islam, sistem kepimpinan, sistem khalifah sebagai solusi total bagi menyelesaikan seluruh masalah. Mana tuan-tuan lemparkan apa juga masalah umat sekarang ni, solusi dia satu je, balik sistem khalifah. Dan kita hormat je kumpulan begini, hormat saja. Dia ceritalah tentang tamadun, tentang kerajaan Turki Utsmaniyah dan macam-macam lagi. Biasanya mereka ini bergelumang secara langsung di dalam dinamika politik praktis dengan membentuk parti, masuk parti, sertai proses pilihan raya, dan mereka juga dakwah. Tapi kalau pendakwah masuk politik, bersedia je lah untuk kena kecam, itu sajalah. Ada di kalangan orang dakwah masuk politik, tulis dalam Facebook, moga Allah merahmati kita hari ini, benda bagus. Tapi netizen kan kejam, doa tidak akan mengubah ekonomi negara, ambil, tak boleh cakap apalah. Doa wayang Muhammad tidak menjadikan air di Kelantan lebih jernih, nak jawab macam mana pening. Jadi YP, doa tak boleh, apa boleh. Nak hantar macam WhatsApp pagi-pagi dalam WhatsApp group, moga subuh ini, tak boleh, kena bantai ya. Tapi mereka dah terjun dalam bidang itu. Dan itu juga sebahagian daripada dakwah. Ada pendakwah dengan orientasi yang nak mempromosi keindahan Islam, menerusi bakat dan juga seni suara, sama ada seni khat, nasyid, atau penulisan-penulisan kreatif dan pelbagai cabang seni. Nasyid yang kita undangnya itu juga dakwah, dan jangan kita pelekehkan, ada portion di dalam bidang dakwah. Masuk juga dalam seni suara, taranum ke apa sahajalah, marhaban, berzanji. Mereka juga menyeru kepada kebaikan. Dia tidak menyuruh orang jadi jahat semua, tidak. Penulisan-penulisan kreatif. Ada penulis-penulis novel, menulis cerpen novel yang boleh mendidik jiwa. Banyak, tapi ini banyak di Indonesia. Di tempat kita ni agak kurang. Sebab novelis kita targetnya nak jadikan novel sebagai drama. Jadi memang tak dapatlah diambilkan cerita-cerita dakwah. Michael Ang takkan ambil cerita dakwah yang pure, dia nak ambil perempuan tanpa dosa. Benda macam itulah yang simple-simple. Ada pendakwah dengan orientasi amal kemasyarakatan. Mereka terjun untuk lakukan amal kebajikan, pembangunan anak yatim, asnaf. Itu juga dakwah. Walaupun kita kecam mengata riak, itu bukan hak kita menilai hati perut orang. Kita tengok apa yang zahir saja. Dia nak gambar atas beras, tidur, dia lantak dia. Itu dakwah dia. Dan ramai orang mendoakan semoga dia berjaya. Dan itu juga satu dakwah. Satu dakwah. Kita tak hukum hati perut orang. Nak gambar dia riak, takbur ke, ada orang sedekah tak tunjuk, itu hak dia. Itu hak dia. Ada pendakwah yang dengan orientasi pelatihan dan juga motivasi. Mereka lebih fokus kepada pembangunan potensi, sumber daya manusia, pendidikan, keibubapaan, macam itulah. Mereka kalau dijemput berceramah, cerita parenting, cerita tentang family, dakwah juga, dakwah juga. Dan ada pendakwah yang berorientasikan kepada mesra teknologi media komunikasi, ada media elektronik, media cetak, internet dan macam-macam lagi lah. Tapi kalau ceramah yang nak masuk ke mesra teknologi media ini, dia dah sekarang dah tak ada pilihan. Sebab ceramah secara on-site dah tak ada dah sekarang. Kecuali kita di negeri Pahang yang rendah sikit kesnya, ataupun alhamdulillah tak ada. Berbanding negeri lain yang memang tinggi betul kesnya, memang ceramah on-site tak ada lah. Di masjid secara fizikal tidak ada. Dulu Maulidul Rasul, ni cerita tahun 2020 BC, before Covid lah. Before Covid, Johor sambut Maulidul Rasul 4 bulan. Negeri Johor dah letak masjid. Sebab apa? Mereka memiliki masjid paling banyak di semenanjung Malaysia. Jadi sambutannya satu masjid, satu sambutan. Tapi sebabkan Covid, satu masjid pun tak boleh buat. Dia buat secara dalaman, secara maya, gitu saja. Selangor tak boleh dah secara fizikal. Sekarang bolehnya Pahang je. Pahang aku, walaupun sekarang dah sedikit garis panduan, penceramah dari negeri zon merah tak digalakkan masuk ke
Faham? Atas dasar pekoh, bukan atas dasar dengki, tak, pekoh. Itu memang pekoh betul. Nabi pesan betul, tak boleh awak tempat sakit jangan masuk tempat orang sihat. Kamu puas nak menjaga kosong ni. Sehari dua ni ada satu kes, dua kes sedih buat rasa. Ni kosong semula, lega balik. Jadi orang yang ceramah kalau sedap macam mana kau ceramah daripada Selangor tak boleh. Kita tak mendoakan atas dasar pekoh, bukan atas dasar menunjuk kuasa besar. Jadi penceramah, pendakwah dah boleh mula belajar teknologi media komunikasi. Suka atau tidak kena belajar. Tak reti pun tak reti lah, buat je lah. Alhamdulillah, kita tengok setiap maghrib sekarang ini, kalau tuan-tuan ada Facebook, boleh klik pada apakah live yang sedang dilaksanakan di seluruh dunia sekarang ini. Kalau kita, nombor kita belum Malaysia, ada bagi belum Malaysia. Kalau buka sekarang, banyak orang jual G-Shock je sekarang ni. Dan G-Shock, tudung, periuk, masih ni lah. Maghrib kan kita tengok semua lah ustaz-ustaz buat. Macam tengah buat lah anak pelari pun ada, suka tengok dia berbuat sesuatu lah. Mengajar kita, mengajar masjid dah tak boleh. Faham je boleh mengajar masjid lagi. Negeri lain dah mengajar di rumah, jaga anak duduk atas di pangku, suruh tepi sikit, wah air tumpah, suka tengok gelagat macam-macam. Tak semua ustaz yang ada tim, yang ada proper buat ada lampu, tak semua ada. Tapi kalau ustaz, tak ustaz lah, kok mana pun prop dia, kitab dia tu lah, penuh kitab Mesir, awak tak pernah baca tu, susul belakang. Suka tengok, benda baru-baru nak buat. Ambil pula angle nampak lubang hidung gitu, suka dia. Ni proses lah, saya ingat dalam 2 tahun semua terror lah lepas ni, terror lah. Jangan sampah, ni tu dah lama buat kerja ni, tu dia ada tripodnya, mikrofon mana ada selerak-selerak, dia dah reti. Dia orang baru. Dan itulah cabaran kita masa kini. Memang kena mesra kepada media komunikasi. Yang belum ada YouTube, eloklah daftar untuk buat satu channel YouTube. Niatkan jadi jariah. Kalau lepas mati esok ni je lah orang ambil manfaat. Nak nulis kitab tak ada orang sudi mencetak pula, nama kita tak besar. Jadi buatlah YouTube, jadikan jariah. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, saya bawakan latar belakang pendakwah yang berbeza ini supaya kita memahami bahawa kita tak akan mungkin bersatu dari segi pemikiran. Latar belakang berbeza, tak masuk lagi latar belakang negeri asal, memberi kesan kepada output yang kita sampaikan. Sebab itu pendakwah kalau dia tak memahami adat budaya bangsa-bangsa, kaum-kaum di Malaysia pun akan mendatangkan masalah. Sebab itu kita selalu pesan kepada ustaz-ustaz, awak nak masuk kampung orang, jangan bawa ayam jantan, bawa ayam tina. Kalau duduk gelanggang orang, jangan duduk tengah, duduk tepi-tepi. Jangan tunjuk handal, kan balik puasih. Entah dia orang daripada jauh, orang ajar kat mulutnya, kena banyak lapis masuk tempat orang. Kerana memahami adat budaya bangsa sangat mustahak. Apatah lagi kita orang Melayu. Sering saya pesan kepada pendakwah-pendakwah muda, yang saya dulu menjaga PU, cetua-cetua rumah ini. Jadi kita pesan, awak nak masuk dalam bidang dakwah, pertama sekali awak kena hormat. Orang Melayu kita hormat dari segi dia satu bangsa yang unik. Orang Melayu ni dia bukan orang Arab, tak sama. Awak mengaji di Mesir bertahun-tahun, awak nak bawa budaya sana ke Malaysia, tak jadi. Dulu ada masa masjid negara buat karnival masjid. Satu budak bawa balik Mesir, dia duduk Mesir 8 tahun. Dia main suasana Mesir, semayang masjid dengan Arab apa semua. Balik-balik tengok karnival masjid. Dia pergi cari imam besar masjid negara. Masa tu Datuk Kemudian Zakaria. Dia kata, minta maaf Ustaz, kata, ini semua Nabi tak buat begini. Ini bukan cara nak manggil orang ke masjid. Azan itu caranya. Kalau ikut pekoh, ikut apa, ini agama ajar. Ini semua siapa ajar ni? Mereka di kawasan masjid diri. Dia semangat baru balik Mesir. Mana ada karnival masjid di Mesir? Tak tahu kok tempat tuan-tuan dulu ada. Mana ada dia tak peduli pun pokok ni. Kali Datuk Kemudian kata, dia keluar wallet. Bila balik Mesir? Seminggu, baru seminggu balik pada Cairo. Dia ambil wallet, dia bagi RM100. Inilah, awak ambil duit ni, awak naik bas, awak pusing Malaysia. Awak tengok masjid kita ramai ke tak ramai orang semayang.
Hak dah tengok sini patut fikir macam mana nak suruh orang datang masjid. Lepas 2 minggu kita cerita balik. Apa cara lawak gitu je. Tapi ialah orang tidak memahami realiti. Kita di Malaysia lah buat berambat orang pergi masjid. Baru ni yang UKM buat kajian tu, saya tak dapat nak kongsi semua datanya pada Jabatan Mufti. Kita negeri Pahang lebih daripada 90% rakyat di negeri Pahang rindu nak pergi masjid. Tapi rindu je 16% je pergi masjid. Rindu luar biasa. Oh, dia punya rindu 96 saya ingat persen, tinggi. Bila tanya apa perasaan saudara pada masjid, oh memang rindu sangat. Tak pergi juga daripada rindu je. Tapi rindu tu pahala dah. Kalau kata cara pun saya semai rumah je, tak ada rindu-rindu. Ada rindu je. Berapa persen lah, dalam 70% rakyat Pahang merasa jiwa kosong sejak masjid ditutup. Tak pergi juga, dia rasa kosong je. Ini semua kepelbagaian manusia kita lah yang perlu kita hadapi. Sebab itu selalu kita pesan kepada orang muda-muda ni, awak kena faham dengan latar belakang kita. Terutama orang Melayu, bangsa yang sangat unik. Dan Melayu ni pula bangsa yang paling suka 3 perkara. Yang ni disebut oleh Profesor Diraja Ungku Aziz dalam tulisannya berkenaan tragedi minda Melayu. Tragedi minda Melayu. Orang Melayu ni dia payah nak pergi jauh selagi 3 perkara ni tak diselesaikan. Iaitu kata Ungku Aziz, orang Melayu ni disuka pertama sekali disuka benda kuat. Kalau kuat kerja, kuat study tak apa, kuat benda lain. Tuan-tuan tak faham, tak apalah, makanlah madu banyak sikit bagi faham. Kuat macam contoh lah, kalau dia dengar ada orang jual tongkat sekian-sekian, dia pergi cari, dia jadi rajin luar biasa. Tapi kuat benda tu sajalah, dia suka. Yang kedua benda pelik. Benda pelik. Lepas tu mana-mana seminar kita sebutkan, kalau nak suruh audiens ramai, jangan buat seminar diskusi kitab fiqh, tak layan dia orang. Seminar diskusi kitab fiqh, pameran keris berdiri diadakan. Penuh belakang, pening jaga macam tu. Pameran keris berdiri tu sikit je, meja depan je. Tapi memang keris ada biasa boleh berdiri kan. Dia suka benda begitu. Pameran jenglot, dia suka lah. Dulu kena, kita Jabatan Agama kena dulu saingan. Kita buat forum. Masa tu forum panggil penceramah-penceramah TV juga lah. Tapi ni cerita lama, zaman Jamil Bahrum masih lagi kagat masa tu. Dia belum masuk politik. Jadi kita panggil antara panelnya dia, buat dia Masjid Kem Batu 10. Buat pengumuman tu 2 kali Jumaat. Makna lama lah promosi. Dalam masa hari Jumaat kau isytihar dengan banner banting macam-macam. Kehadiran malam tu tak adalah ramai, dalam 200-250 orang. Nak sukanya, pada keesokan harinya, Museum Pekan ada satu nelayan Kuala Pahang hantar botol. Dalam botol tu ada toyo. Orang buang-buang tengah laut. Orang dapat pula dia. Memang ada makhluk kecil lah, nguik-nguik dalam tu. Api mata ada cahaya. Dia hantar ke museum. Museum tak buat pengumuman pun. Kat 1,000 orang datang. Daripada Bentong pun datang. Kita orang Jabatan Agama sebelah museum. Kenapa parking tak ada hari ni kau nak tengok toyo dalam botol. Orang kita suka benda gitu. Dan kita tak boleh nak apa. Dia memang suka. Dia memang suka. Orang kita kan benda pelik ni sebati je. Sakit perut, santau dah. Kenapa? Pasal lombu buat. Dia semua benda orang buat. Pasal cleaner, orang dia pandang kelai macam. La ilaha Allah, sangka buruk semua. Tapi itu nuansa berfikir orang Melayu. Semua benda. Lepas tu yang ketiga, orang Melayu paling suka, kata Profesor Diraja Ungku Aziz, suka hiburan. Masalah marah. Kata usaha tikai, apa mayang payah boleh melompat hari Ahad malam. Boleh je nyanyi ramai-ramai, buat konsert live lagi setiap minggu. Dak orang kita suka. Nak upah ni bukan zaman kita lah. Dia akan secara berdikit-dikit. Sekarang ni dah banyak dah perubahan.
Dulu hiburan teruk lagi pada ni. Alhamdulillah tahun 99 bila Raihan muncul, adalah sedikit perubahan kepada mainstreamnya media Islam tu. Dah banyak perubahan dah kita ni. Dulu artis mana hoha ni, sekarang Ella pakai tudung lah. Banyak Ella penyanyi rock tu. Elok tudung, banyak perubahan. Era Qazira tudung lah. Slow lah. Slow. Dulu baca berita, mana ingin tudung, sekarang tudung semua. Ada perubahan. Baik itu, kalau kita nak kongsi ya, kenapa orang Melayu ni dia suka sangat kepada hiburan. Kalau macam buat ceramah mesti ada makan. Sampai ada pun ceramah yang garang-garang ni dia marah. Dia ada makan-makan membazir. Tak boleh gitu. Dia orang Melayu ni makan ni macam Maulid Rasul. Buat maulid tak ada makan, orang tak datang. Dia maulid dengan mulut dekat-dekat pun. Dia mana? Ni kita punya seminar ada makan ke tak ada? Tak ada. Minggu depan tak ada orang. Orang-orang kena ada sikit lah donat tu, sedia mi goreng. Dia kena begitu. Lepas tu kami kalau di masjid pun buat program, mesti sikit sebanyak ada jugalah goreng-goreng mi ke. Kita tunjukkan kita ada sumbangan orang, dia pemanis. Susah. Dia sebab benda ni berakombi daripada tradisi. Dulu orang Melayu, agama sebelum Islam adalah agama Tantrayana Shakta yang banyak dianut oleh raja-raja di Nusantara. Dia Tantrayana Shakta ini pecahan daripada Mahayana Buddha. Hindu tidak, Buddha tidak, ajaran sesat lah. Dia buat satu ajaran pula dalam orang Melayu. Kalau aliran Bhairava Tantra ini, dia punya Tuhan perempuan, Dewi, Mother Goddess. Dewi orang Melayu banyak, Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Bumi, Dewi Pertiwi. Ni nenek moyang kita sembah dulu. Jadi salah satu ritual yang mereka buat, dia panggil Panca Batara Lima. Dia buat Batara Lima ini dekat Panca Makara. Ni cerita tahun 1300 dulu, sebelum Islam masuk. 1347, zaman-zaman Aditya Warman. Ini Raja Melayu yang paling terkenal sekali lah. Jadi ketika itu orang Melayu akan buat satu ritual ketuhanan, dia panggil Batara Lima. Batara Lima ni dia buat 5 kewajipan di dalam satu majlis: Madya, Mudra, Mamsa, Matsya, Maituna. Pertama Madya. Madya ni mabuk. Wajib duduk dalam bulatan mabuk. Madya ni bahasa lama, maknanya mabuk. Lepas tu Prof Madya jangan sombong. Prof Madya jangan sombong. Laksmana Madya pun jangan sombong. Madya mabuk. Kenapa Madya? Sebab full profesor nak tunjukkan dia ni mabuk nak jadi profesor. Profesor Madya, mabuk punya profesor. Ini sejarah dia. Tapi ni sejarah lama dah tak ada sekarang. Madya maknanya okey lah, 54 tu. 54 kecam pula di Madya ni sekarang. Dah sejarah no? Takkan nak tutup sejarah. Sejarahnya begitu. Madya mana mabuk. Yang kedua Mudra. Mudra ni samadhi. Dia joget sampai pingsan. Jangan heran lah anak cucu suka joget. Moyang-moyang ni dulu joget dah. Tapi banyak dah kurang. Dulu tuan-tuan backwalk penduduk kahwin joget lambar. Dulu lah nyanyi kurang sikit. Sekarang ni pakai DJ sajalah, DJ Islami ni lagu nasyid. Tapi joget ada lagi sikit-sikit. 3 Mamsa. Mamsa makan wajib. Mamsa ni khusus kepada daging. Kalau Matsya ikan. Artinya makan. Orang Melayu buat program mesti ada makan. Dan Maituna. Maituna ni hubungan lelaki perempuan yang tanpa kawalan. Jadi bila datang Islam, dia tak boleh nak ubah benda tu terlampau lama. Geng-geng Wali Songo dia pun fikir kalau gitu buat jam bobok ni. Itu kita sampai sekarang ada lagi budaya-budaya majlis, ada makan, ada kalau baca tahlil, yasin, elok jadi bulatan tanpa disuruh. Dia memang built in daripada nenek moyang lagi. Cuma nenek moyang dulu joget mabuk ramai-ramai, dia baca yasinnya. Ni tukar oleh wali-wali ni tadi. Kalau tuan-tuan nanti lepas zaman Covid nanti ada masa pergi ke Jakarta, pergi ke Museum Nasional Jakarta. Dekat depan dia ada satu figure patung Aditya Warman. Aditya Warman ni Raja Melayu di Melayapura ataupun Pagaruyung
yang memerintah Sumatera tahun 1347, nenek moyang pada orang Melayu. Dia punya patung digambarkan berdiri atas tengkorak. Dia ni Bhairawan Tantra, Molimo Legend. Orang lain mabuk, minum minuman keras, dia minum darah. Ini cerita dia, minum darah. Orang lain makan daging, dia makan orang. Cerita dia nak tunjuk ganas tak ganas nenek moyang orang Melayu dulu makan orang dulu. Ada Aditya Warman. Dia kalau wilayah kerajaan Pagaruyung, Aru, Rokan, Jambi, Pancu, Tiku, Pariaman, Indragiri, Siak, Kampar. Mana memang saudara mara semua dia bawa. Tapi walaupun dia tak sempat nak merasa suasana Islam, sebab dia sekitar tahun 1300 Islam disebarkan oleh grup-grup Wali Songo tu 1400 tahun ke atas. Tapi ada jasanya lah sampai sekarang. Salah satu jasa Aditya Warman, istilah surau yang digunakan oleh kita sekarang itu asal daripada dia. Di surau ini, dia bina Aditya Warman, dia bina satu biara tempat sembahan di satu tempat nama Sarwaso. Sarwaso ni sekarang terletak di Batu Sangkar, ibu kota daerah Tanah Datar di Sumatera Barat. Jadi orang Sarwaso ini, di Sarwaso ini dibuatkan tempat sembahan. Jadi Sarwaso ni lama-lama orang sebati menyebutnya Sarwaso jadi surau. Dan surau tu kekal namanya bawa pula ke tempat kita. Orang Arab tak kenal surau, Melayu surau, dia tak faham. Aina surau, dia tak faham. Assalamualaikum, aina surau, Malaysia, aina surau, dia tak faham. Surau ni bahasa kita betul. Itu Aditya Warman dari tempat Sarwaso. Jadi dengan melihat kepada latar belakang sejarah, insya-Allah kita jadi mudah nak memahami lah ketika menyampaikan dakwah. Melayu ni pertama, kalau diberi salam pun payah kita nak bagi tajwid dalam salam dia. Memang budaya dia melirik. Kita pun ajar bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun dia mengamalkan dah. Assalamualaikum. Puas kita nak mentajwid. Tak boleh. Memang itu style. Terima je lah. Kenapa dia jadi begitu? Rumah orang Melayu jauh-jauh. Macam perumahan kita sekarang dekat-dekat. Duduk Sungai Isak dekat-dekat. Dia orang dulu rumah 1 ekar sebuah rumah, 1 ekar sebuah rumah. Jadi dia nak masuk halaman rumah orang, daripada pagar depan sampai tangga, dia akan panjangkan salam. Adab dia. Sebab dia tak nak tuan rumah terperanjat. Sampai tangga rumah orang beri salam, melompat orang. Oh itu suami keluar pakai batik, isteri ke dapur pakai kain pelekat, tu terkejut orang. Jadi dia daripada luar, dia akan bagi Assalamualaikum sampai tangga supaya suaranya didengari. Dulu orang kampung duduk di dapur, bukan supaya kita duduk di ruang tamu. Ruang tamu rumah orang kampung simpan untuk pakai raya ke. Orang datang makan, anak beranak masuk ke dapur lah ke. Atas tu berantu dia tak ada orang. Memang bersih je sofa tu. Anak cucu pun tak pergi. Alhamdulillah jampi orang tak berani pergi. Main dapur. Jadi dia pada depan, dia beri salam supaya orang tu dengar. Jadi nak ubah macam mana? Kita pun tahu inilah batu salam tak betul macam mana malaikat. La ilaha illallah. Orang tu beri salam tu. Budaya. Baik tu saya melihat begini. Orang Melayu ni dia ada unsur ibadat di dalam adat, dia ada unsur adat dalam ibadat, ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Ini pendakwah kena fahami. Kalau tak jadi kelahi. Ada unsur ibadat dalam adat. Baik. Secara adatnya orang Melayu ni bangsa penyayang. Salah satu sifat orang Melayu suka raih orang. Cara kita meraih orang, beri makan. Itu cara kita appreciate tetamu, beri makan. Sebab itu kalau di kampung kita singgah rumah saudara mara, dia kata makan dulu sebelum balik. Tak ada nak, awak tak makan jangan datang rumah aku. Sebab bagi dia makan ni manifestasi meraihkan. Jadi bahasa mudahnya orang Melayu suka buat kenduri. Jadi bila dia suka buat kenduri, dia memasukkan segala perangai dia tu di dalam ibadat-ibadat yang ada. Majlis doa, majlis zikir, baca yasin, berjanji, mesti ada makan.
Kita tak boleh nak kata oh ni makan ni tidak ikut sunnah. Tak boleh, itu dia adat, ada unsur ibadat di dalam adat dia. Ada pula unsur adat dalam ibadat. Contohnya khatam Quran. Khatam Quran ini ibadat. Baguslah diamalkan oleh para ulama, khatam berbelah kali. Tapi tak adalah unsur-unsur ritualnya. Kita suka buat majlis khatam Quran. Si ada bunga telur, susun, panggil CEO berucap macam-macam sinar harian, masuk TV lagi. Kita suka pula gitu. Kalau bulan Ramadan, masjid-masjid ada majlis khatam pula lagi. Benda tu tak ada pun, tapi manifestasi kesyukuran. Sama juga berkhatam. Berkhatam ni ibadat. Tapi kita ni dia suka buat bergaduh. Siap panggil bomba, siram. Sekarang panggil bomba. Dulu renang dalam sungai je. Duk sungai zaman biur tak ada kan. Duk, lepas tu ada berarok, bersanding dulu. Orang tu tuduh, sekarang tak ada dah bersanding. Kita suka benda itu. Dan tak boleh nak salahkan dia unsur adat dalam ibadat. Dan ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Bagi contoh, tarawih itu ibadat. Tapi moreh itu adalah manifestasi daripada ibadat. Carilah dalam hukum, apa hukum moreh. Tak jumpa, tu type lah Google. Moreh. Pening nak cari apa hukum moreh. Moreh ni manifestasi sebuah ibadat, meraihkan Tok Imam letih. Jadi imam dahaga. Jadi dia buat air ke Tok Imam. Jemaah pula kata takkan Tok Imamnya kita orang pun letih juga. Buatlah sekali untuk awak. Soh yang kedua pun marah juga lah. Kita buat je lah makan. Jadi moreh. Itu asalnya. Sama juga berjanji selawat ketika akikah, tahnik. Benda tu memang agama suruh. Tapi mana ada suruh kita buat. Kawan kita dukung baby, ustaz diri semua. Ulu depan ustaz, gunting rambut sikit, tahnik, siap bawa dulang, ada garam, asam keping, ada gunting. Macam nak buat tom yam, penuh. Macam nak masak. Tapi kita sebagai pendakwah, kita memahami ini adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Rai je lah. Bukan nak garang-garang sangat buat apa. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun garap. Orang ni pasukan pekoh tak boleh. Oh, rai je lah. Benda tu adat kita. Ada juga perbezaan kita ini disebabkan oleh latar belakang negeri. Yang ni sering saya sebutkan. Kita orang Pahang cara lain, orang Kelantan cara lain. Jadi bila kita orang Pahang datang orang Kelantan ceramah, kita rasa pelik pula style dia. Atau kita jumpa orang Terengganu orang laut lain cara bodoh. Bodoh. Bodoh mula-mula. Dia bodoh tu bukan nyumpah dah. Bodoh ni macam tuan-tuan, saya ngaji di Terengganu dulu. Bodoh ni kalau tuan-tuan beli roti sekalipun, Ojek, roti pound se? Nak roti hak kaya ke roti bodoh? Roti pun bodoh. Rupanya dia macam satu istilah macam apa nak kata? Perkataan tu tak ada markah pun. Pahala tak, dosa pun tak. Dia gitu je. Tapi bagi kita hak tak faham pun. So ustaz, tak faham. Biasa-biasa. Apatah lagi ceramah, jemput dia orang pergi Sabah, pergi Sarawak. Lagilah kena meraihkan perbezaan-perbezaan itu. Itu faktor persisihan pertama. Faktor persisihan kedua di kalangan pendakwah yang tidak memahami fikih dakwah ini adalah melahirkan perbezaan-perbezaan dari segi penyampaian. Sebab perbezaan berdasarkan manusia ini dia berbeza pemahaman dan juga idrak dia terhadap sesuatu menyebabkan memberi kesan kepada apa yang disampaikan. Sebab itu at-tafawud fil akal wal faham wal qudrah ala tahsilul ilmi. Kemampuan menguasai ilmu itu tidak akan sama dari segi pemikiran dan kefahaman. Contohnya kalau kita nak kelahi bab fiqh, itu saya sering sebut, orang fiqh syariah awak ngajarnya. Bukan kita ngajar. Awak ceramah pura. Ni pendapat saya, tidak kata wajib. Oh, tak boleh ceramah lah kamu orang syariah. Tak. Ni pendapat berdasarkan pemerhatian. Contohnya kalau kita nak bawa ke masyarakat isu-isu seperti sujud. Sujud ni kalau tuan-tuan sendiri yang beramal,
Kita nak sujud ni turun tangan dulu ke lutut dulu? Pening kepala. Tapi kalau nak kelahi tak ada masalah. Mohlah kita kelahi. Dalil kuat belaka. Tuan-tuan sujud ni tangan dulu ke lutut dulu? Jumhur ulama, mana Hanafi, Syafi'i, Hambali dan beberapa ulama-ulama salaf seperti An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Muslim dan ramai lagi, semua mengatakan lutut dulu, tangan kemudian nak sujud. Allah berdebuk-berdebuk barulah tangan. Itu mereka pegang hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi ada pendapat daripada kalangan Malikiyah dan ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, turun tangan dulu baru lutut. Allah prak berdebuk-berdebuk barulah turun. Dia pegang kepada hadis daripada Abdullah bin Umar. Adakah bila kita nak bawa pada masyarakat, kita nak bangkitkan masalah yang tak kisah pun turun mana dulu, tapi bila nak kata ini yang lebih baik ni, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik sama hebat je. Tapi sebab kita nak petik masyarakat supaya kelahi, susahlah. Kecuali mengajar lain. Mengajar kita ada perbandingan, apa semua ada kitab. Bila ceramah umum kelahi orang, oh tuan-tuan ni semayang, turun lutut dulu, tak betul, tangan dulu. Ini ada, janganlah begitu. Benda ni perbezaan pemahaman. Ada ulama memandang turun lutut dulu, ikutlah, jangan turun kepala dulu, dah lah. Ataupun kita turun lutut ataupun kaki dulu, ikut keperluan yang mana. Ada hari lutut sakit, tangan dulu. Ada hari lutut sihat, terus bangun je, terpulang. Yang penting memahami satu nas. Ini berbeza antara satu orang dengan satu orang. Dia sama macam cerita seekor kucing. Kucing ni, mak kucing lah, dia pesan pada anak-anak dia, wahai anak-anakku sekalian, mu nanti kalau dapat tikus, makan setengah ekor je. Faham tak? Faham mak, setengah ekor. Tapi anak-anak kucing memahami daripada perspektif yang berlainan, walaupun matanya sama. Anak kucing yang sulung, setiap kali ditangkap 4 ekor tikus, dia akan makan 2 saja. Sampai adik-adik dia tegur, mengapa abang tangkap 4 makan 2 lagi buat main kerja-kerja, aku makanlah semua. Arwah mak pesan makan setengah ekor kan, dapat 4 bagi 2, tinggal 2 je lah. Aku tak nak cakap mak. Adik-adik dia heran, tak betul awak faham gitu. Itu akulah, aku faham gitu. Adik dia yang nombor 2, kalau dapat tangkap seekor tikus, dia makan separuh, separuh lagi buang. Abang-abang ni semua tegur, apa awak makan separuh je, makan tang ekor, kepala buang. Mak pesan kan, kalau makan setengah ekor, saya ikut mata betul, ikut zahir. Mak kata makan separuh-separuh lah. Fahaman dia. Kucing yang ketiga dapat seekor tikus, dia ambil ekor, makan setengah pula ekor tu lagi. Tanya kali lagi, bongok apa makan ekor je. Kau ikut zahir hadis. Kau ikut zahir hadis. Nabi sebut gini-gini ya. Apa nak takwil-takwil? Style dia. Dia kata mak gabak setengah ekor. Ayatnya setengah, yang kedua ekor. Ekor. Setengah. Dia ambil ekor, potong setengah. Betul tak dia? Betul juga. Yang penting kita sama kita ni usah kelahi lah. Sebab itu bila masalah khilaf dilemparkan dalam masyarakat, itu pening. Orang jabatan agama pening, orang masjid pening. Kalau dalam tata cara ibadah orang kita saya ingat masih belum selesai. Pertama isu doa qunut, tak selesai lagi. Belum selesai lagi isu doa qunut. Yang kedua isu sembahyang sunat qabliyah maghrib, tak selesai lagi. Sampai setengah masjid terpaksa tepek signboard. Lepas subuh azan, qomat berapa minit. Zuhur azan, qomat selepas berapa minit. Maghrib paling pendek sekali 3 minit. Dia terpaksa nak pesan pada jemaah, jangan sembahyang. Ada. Sebab tak jelas lagi. Boleh sembahyang, betul boleh sembahyang qabliyah maghrib ini. Begitu juga sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Ada juga khilaf, tak habis-habis lagi. Berwirid secara beramai selepas sembahyang fardu, tak selesai lagi. Dulu selesai, kebelakangan ni pula jadi pening semula. Begitu juga isu batal wudu sebab sentuh suami isteri. Ada lagi yang pening-pening lalat.
Ada juga masih tak selesai isu usolli, sebut usolli nak semayang ataupun melapangkan niat sebelum takbir. Kawan Melayu kalau semayang Arab lari takut tengok kita semayang solli. Lepas tu kita orang dulu jatuh agama dakwah ke kampung asli. Kita dah dakwah, lepas sebulan follow up lah. Surau dah bersih, gotong royong bagai, tengok dia kotor semula. Mana dia tak semayang pun. Panggil batin apa, buat makan-makan, tanya, berapa tak semayang? Kan dah hajar dah semayang. Susah lah ustaz nak semayang. Ambil susah lah orang dah hajar dah. Banyak jampi. Kata celah mana pula banyak jampi. Rupanya dia orang memahamkan yang kita sebelum semayang tu banyak jampi serapah. Yang Fatihah tu diingat, dia kata. Kan orang kita kalau tok imam, dia punya nak intro panjang lah. Allah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Toh apa dibaca kita? Astaghfirullahaladzim. Tak mula lagi ni. Solli, baru solli. Bayangkanlah, jadi geng-geng tengok, banyak lagi kita tak dan lagi nak jampi-jampi. Tak payah semayang lah, dia kata. Bayangkanlah. Tapi kita tak boleh nak marah ke orang kita. Sebab ini dia rasa yakin kalau sebut benda itu. Cuma kita tegur kalau melampau-lampau sangat solinya. Kadang sampai kat takbir sampai 7-8 kali. Itu kita tegur lah, awak dah ada was-was ni, rosak semayang. Tapi berbagi rasa lah dalam hal itu. Begitu juga masalah terawih. Dia terawih ni kok mana pun bulan puasa akan datang satu geng, dia panggil geng 08. Mempertahankan 8 rakaat yang terbaik sekali. Ahli syurga kita orang semua, awak 20 ikut Umar. Ada ke Umar? Ini bukan je Umar belakang rumah awak. Sebut Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makam di sebelah Nabi. Mana boleh sebut awak ikut Umar kita. Ikut Nabi sudah sangat. Ikut Umar tak ikut Nabi sudah agak dia ngabur. Dia rasa dia betul. Ni penyakit lah, khilaf. Gelap suka tu. Tak nak semayang 8 pun tak ada masalah. Kita jangan sombong. Tepuk dadu kau ikut Nabi. Buat 8 dah lah. Kapur je lagi patah selamat. Salah kapur Nabi. Tak usah nipu hidup ni. Terus terang kamu nak kita selamat. Kita selamat ke 10 tutup beli kala anak lunar 24. Cakap je terus terang. Tak payahlah jual nama Nabi. Nak bembeng Nabi. Tak orang apa. Potongan dia tak ada potongan ikut Nabi. Soalnya jual-jual nama. Dia pin ke Nabi je. 20 ke 8. Kalau di Kuala Lumpur, kita dipaham tanah luar. Kuala Lumpur parking sempit. Jadi dia orang nak dekat bulan Rejab Syakban tu naik signboard parking. Parking G08. Ingatkan tagging ISO XR lah apa ke. Ni geng 8 rakaat parking sini je. Sebab awak dia nak balik cepat supaya geng 20 tak blocking. Jadi geng 20 pun tak. Dan yang ironinya, majoriti yang semayang 20 ni orang pencet. Dan yang 8 semua orang muda. Tapi dia kenapa orang pencet semayang 20? Saya jawab mudah saja. Ni kalau di Kuala Lumpur dia faham, saya tak tahu. Orang pencet ramai boleh buat 20 sebab kebanyakannya semayang atas kursi. Semayang atas kursi. Contohnya kan 20, 200 rakaat. Orang boleh nyanyi. Awak semayang duduk main golf molek pulak swing. Elok pulak pagi-pagi tu naik semayang tu duduk. Ni kena orang pekoh terangkan macam mana main golf boleh diri, semayang minta duduk mula-mula sampai habis. Jangan panggil orang suludin, jeng kita. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak nak terang dari masa kita tak begitu mengizinkan. Yang penting segala khilaf yang dicampakkan ke dalam masyarakat tidak akan terjadi kalau seorang pendakwah memahami perbezaan. Dia meraihkan kita orang Melayu gini. Macam contoh isu baca Sayyidina dalam selawat. Ada satu masjid di Kuantan, saya tak sebutlah masjid mana. Dia sampai peringkat rekod boleh. Jadi kes boleh sebab berlaku kekasaran dengan tok imam tu, dia nak macam nak tumbuk lah maksud tu. Dia imam tu pula dia kalau berhujah
dia kes Sayyidina. Kan sekarang ni Tok Imam kalau baca tahiyat, PA system semua canggih-canggih, sampai belakang perempuan boleh dengar dia punya tahiyat. Adah asal bunyi tik sekali. Sekali beberapa jemaah yang garang-garang baru-baru belajar kena hadis ni, dia dengar imam tu sebut Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina. Dia orang mufarakah. Habis mufarakah jumpa Tok Imam, kata Tok Imam, kita orang mufarakah. Tok Imam menambah bacaan dalam sembahyang. Ya ini maksud pada Nabi ajar selawat itu. Kenapa Tok Imam tambah Sayyidina? Tok Imam pun jawab, saya ni segan nak panggil Nabi ni Muhammad macam kawan-kawan. Sedang raja kita panggil nama penuh. Wali yang maha mulia. Ada nama-nama dia, protokol dia. Takkan saya nak panggil Nabi kita Muhammad ya. Sampai hati dia. Jadi isu hormat. Geng-geng ni jawab balik, Ustaz, kalau Ustaz nak hormat sangat Nabi, apa dalam azan Ustaz tak hormat? Tambahlah kan, asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ustaz tu tak boleh jawab. Ya tak iya juga. Tu ajak tumbuk. Jadi boleh. Tak, benda tu nak kelahi buat apa? Nak kelahi buat apa Sayyidina? Bukan Allahumma shalli ala Tan Sri Datuk Indra Muhammad. Bukan kita buat tambah nama kita suka-suka hati. Sayyidina pun sabit juga. Memahamilah perbezaan. Bukannya orang tu nama-nama, menghormati. Dan kalau kita rasa berdosa sebab tambah-tambah, dosa-berdosa lah asalkan kau hormat Nabi. Ada orang rasa begitu. Demi penghormatan aku sanggup untuk dituduh macam-macam. Yang penting sama kita jangan kelahi. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sesama sendiri jangan sengketa. Bukankah molek makan sehidang? Yang mustahak sebagai pendakwah, jangan merasa kita lah yang paling betul sekali. 10 golongan saya sebut orientasi pendakwah yang berbeza, jangan merasakan manhaj dia paling mulia banding orang lain. Ada. Dia tak masuk TV, dia kutuk ceramah TV. Ceramah TV ni ngarut semua tunjuk alim lah. Tak boleh gitu. Awak pun tidak masuk TV, tapi awak masuk CCTV. Boleh. TV juga tu. YouTube tu bukan TV ke? YouTube, masuk dalam Facebook live, TV belaka tu. TV belaka tu. Jadi tak boleh kutuk. Kita yang ceramah arus perdana, jangan kutuk orang kita pelik. Tak boleh dah centang. Di 2-3 hari, sebulan, mendekat dah. Baik di Mekah, tak boleh cakap gitu. Kita jangan merasa kita paling bagus. Oh saya ada master, saya ada degree macam-macam. Ni semua yang ngaji pondok semua ni main pondok-pondok belaka ni. Ngajar wazan ni sona. Benda pedah mengapa wazan-wazan ni bukan boleh mengembangkan ekonomi. Tak boleh cakap gitu. Pondok dia ada sumbangan dia. Tunggu pondok, anak dia jadi menteri pun ada. Jangan main-main Malaysia sekarang. Anak tunggu pondok, palah tak tunggu pondok kan. Baik tu jangan pandai remeh pada orang pondok. Dan begitulah seterusnya. Jangan kita megang bahawa kita paling baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Mu jangan mengatakan mu hak paling suci sekali. Sebab Allah yang lebih kenal siapakah orang yang paling bertakwa sekali. Ini dalam surah An-Najm ayat yang ke-30. Baik itu jangan kita kelahi kerana merasakan metodologi kita yang paling tepat sekali. Banyak sebenarnya boleh dibahaskan tentang fiqh dakwah ini, tetapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Yayasan Faham kerana sudi mengadakan seminar diskusi kitab fiqh ini. Moga-moga majlis ini dapat berjalan dengan baik pada masa-masa akan datang. Dan majlis begini bagus kerana kita dapat ada bacaan, ada kitab boleh dibaca berbanding dengan ceramah-ceramah umum yang kadang tak banyak sangat dia punya pengisiannya itu. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita dan negeri kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq balana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'ir biladil muslimin amatan as-sakha wal nama wal raha. وفضى بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام
ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحزن والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصلنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية Pahang دار المعمور وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.